Jerantut merupakan daerah yang terbesar di negeri Pahang. Ia bersempadan dengan Kelantan dan Terengganu di utara, Temerloh dan Maran di selatan, Lipis dan Raub di barat serta Kuantan dan Terengganu di timur. Sebahagian besar daripada daerah Jerantut terdiri daripada kawasan hutan yang meliputi kawasan hutan simpan dan taman negara. Ia mempunyai lokasi pelancongan utama iaitu Taman Negara, Felda Residence Tekam dan Gua Warisan Kota Gelanggi. Selain itu, terdapat makam pahlawan Mat Kilau yang mempunyai sejarah tersendiri dan lokasi riadah serta rekreasi seperti air terjun Lata Meraung, Gunung Benom dan Gunung Tahan. Jerantut bukan sahaja dikenali oleh penduduk negara ini, tetapi juga oleh pelancong asing. Ini adalah kerana Jerantut merupakan pintu masuk utama ke Taman Negara. Jerantut kini dikenali sebagai Bandar Taman Negara. Orang tua-tua memperturunkan cerita tentang kemunculan nama Jerantut. Cerita berkisar pada seorang penduduk orang asli yang tinggal di kawasan tersebut pada masa dahulu. Pada waktu itu ada beberapa keluarga orang asli yang tinggal berhampiran dengan sebatang anak sungai. Sungai itu amat jernih airnya dan banyak pula ikan di dalamnya. Tanah di situ subur dan mudah bagi mereka bercucuk tanam. Di samping menangkap ikan mereka juga memburu binatang. Di sepanjang anak sungai itu terdapat jeram-jeram kecil yang deras airnya. Di kalangan anak-anak orang asli itu terdapat beberapa orang anak muda yang berani. Biasanya merekalah yang mencari makanan atau menangkap ikan. Masing-masing ingin menunjukkan kebaktian kepada ibu bapa mereka yang semakin uzur. Yang tua-tua hanya membuat kerja-kerja ringan. Pada masa itu, ada sekumpulan anak muda yang diketuai oleh Tut. Tut sangat berani dan cekal. Dia tidak pernah mengaku kalah sebelum mencuba. Setiap hari mereka pergi berburu. Biasanya mereka berburu di sepanjang sungai kerana di situ terdapat banyak binatang buruan seperti kancil, pelanduk dan rusa yang ingin minum air sungai. Kawan-kawan Tut cuma berjalan kaki ke tempat berburu. Akan tetapi Tut tidak suka berjalan. Dia lebih gemar menaiki perahu untuk keluar berburu. Kawan-kawannya tidak berani menaiki perahu, kerana di sepanjang sungai itu terdapat banyak jeram yang deras airnya. Mereka pernah mencuba menaiki perahu, tetapi apabila sampai ke kawasan jeram mereka tidak berani meneruskan perjalanan kerana takut perahu mereka terbalik. Mereka berasa lebih selamat berjalan kaki. Lagipun, binatang buruan mereka juga boleh hilang jika perahu karam. Mereka tidak mahu pulang dengan tangan kosong. Tut tidak berfikir begitu. Dia merasakan dirinya sudah cukup pakar dalam mengendalikan perahu walaupun di tempat berjeram. Dia yakin kepakarannya tidak mampu ditandingi oleh rakan-rakannya mahupun orang tua-tua di situ. Biasanya Tut dapat pergi berburu lebih jauh daripada rakan-rakannya yang berjalan kaki. Dia juga dapat membawa pulang hasil buruan yang lebih banyak. Jika buruannya banyak, Tut tidak akan keluar berburu lagi pada hari-hari berikutnya sehinggalah daging buruannya habis. Pada hari-hari lain dia memancing atau menolong ibu bapanya bercucuk tanam. Begitulah kerja Tut dan kawan-kawannya setiap hari. Setelah hasil buruannya hampir habis mereka akan merancang untuk berburu lagi. Mereka akan berkumpul dengan mencadangkan tempat yang hendak dituju. Ke mana pula kita akan pergi kali ini? Daging salai di rumahku nampaknya sudah tinggal sedikit, kata salah seorang anak muda. Bagaimana kalau kali ini kita pergi ke tempat yang lebih jauh? Tentu kita mendapat hasil yang lebih banyak dan kita tak perlu pergi berburu dalam tempoh yang lama, kata Tut dengan penuh semangat. Kami ikut saja cadangan kau itu kerana kau ketua kami. Tapi kami tetap berjalan kaki, jawab mereka. Lebih selamat kalau tidak naik perahu kerana kita tidak perlu melalui jeram, tambah kawannya lagi. Mengapa terlalu takut? Bukannya susah mengendalikan perahu di jeram. Yang penting, kita tahu mengawal diri kita, sambut Tut. Tapi kau harus sedar, tempat yang akan kita tujui itu lebih jauh dan banyak lagi jeram besar yang perlu ditempuh. Ini membahayakan kau, tambah rakannya.
itu terpulang kepada kamu semua. Jika kamu berani, kamu boleh ikut aku. Jika takut, boleh berjalan kaki, kata Tut dengan bangga. Pada pagi esoknya setelah bersiap sedia dengan bekalan masing-masing, mereka pun berjalan ke sungai. Tut dan rakan-rakannya berharap pemburuannya kali ini sangat berhasil. Setelah beberapa lama berjalan, mereka sampai ke tempat Tut menambat perahunya. Tut memuatkan peralatan yang perlu ke dalam perahunya. Rakan-rakannya sudah memutuskan untuk berjalan kaki menyusul sungai menuju ke hulu. Hanya Tut yang akan mendayung perahu memudiki sungai itu. Apabila sampai ke tempat yang banyak binatang, Tut berhenti untuk mula berburu. Hasil buruannya dimuatkan ke dalam perahu dan kemudiannya dia berdayung lagi. Seperti yang diharapkan, hasil buruan Tut kali ini sangat banyak. Perahunya syarat membawa hasil tangkapannya. Sebaliknya, kawan-kawan Tut cuma mendapat beberapa ekor binatang buruan. Oleh sebab hari sudah petang, mereka pun bersetuju untuk pulang. Kawan-kawannya terpaksa mengandal binatang buruan mereka sementara Tut cuma perlu meletakkan hasil buruannya ke dalam perahu. Mendayung perahu tidaklah sepenat mengandal binatang. Tut hanya perlu mengawal perahunya sahaja. Apabila sampai di jeram, dia lebih berhati-hati supaya tidak terlanggar batu. Setelah melalui beberapa jeram, dia berasa lega kerana sekali lagi terbukti dia berjaya mengawal perahunya dengan baik. Bagaimanapun di depannya ada sebuah lagi jeram yang besar dan deras airnya. Apabila sampai ke jeram itu, dia gagal mengawal perahunya kerana muatannya syarat. Akibatnya perahu Tut telah terlanggar batu besar lalu pecah dan terbalik. Tut cuba menyelamatkan diri. Oleh kerana air sungai itu terlalu deras, dia gagal. Kepalanya terhantuk pada batu-batu tajam di situ. Tut mati di situ juga. Apabila kawan-kawannya menjumpai mayat Tut, mereka membawanya pulang. Berikutan peristiwa itu, rakan-rakannya memanggil tempat itu Jeram Tut, sempena nama Tut yang terbunuh di jeram berkenaan. Akhirnya nama Jeram Tut bertukar menjadi Jeran Tut dan nama itu kekal hingga ke hari ini.